Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kelas pendidikan kesihatan tahun 4. InsyaAllah kelas PJ kita akan sambung selepas PKP. Doakan semoga penyakit COVID-19 ni diangkat daripada muka bumi kita. Sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu bersama-sama untuk keberkatan ilmu dan juga dijauhkan daripada penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana himdaka wa syara lana min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan kami, kurniakanlah kesihatan yang unggul pada kami. Kau angkatlah wabak ini, wabak COVID-19 ini dari muka bumi ini, dan berikanlah kami kehidupan yang normal, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala alihi wasahbihi wasallam. Okey, konflik dan stres, konflik dan stres. Sebelum kita sambung, saya nak kamu berhenti saat video ni, pause, tekan butang pause tu, dan pergi keluarkan buku teks PJK, Pendidikan Jasmani dengan Kesihatan, dan buka muka surat 82. Ni tajuk ni, usah dibiarkan, mari selesaikan. Kita akan bincang tajuk ni hari ni. InsyaAllah kita akan perkenalan apa itu konflik dan stres. Okey, Montisat. Alright, dah ambil buku. Okey, hari ni kita nak bincangkan berkenaan dengan konflik dan stres. Kita nak perkenalan dan tambah ilmu berkenaan konflik dan stres. Konflik dan stres ni adalah satu urusan ataupun satu perkara yang akan berlaku pada semua orang hidup, semua benda hidup sebenarnya, manusia, haiwan dan juga tumbuhan akan berlaku konflik dan stres. Cuma kita hanya nak bincangkan, nak mempelajari berkenaan konflik dan stres untuk kita lah, untuk manusia, sebab kita yang akan mengalami peristiwa ni. Okey, konflik dan stres ni berlaku sepanjang hayat kita. Selagi kita hidup, konflik dan stres akan berlaku. Dan daripada gambar ni pun kamu dah boleh teka dah, konflik ini adalah satu perkara yang tidak menyeronokkan. Konflik dan stres ni adalah perkara yang menyebabkan benda yang tidak menyeronokkan. Okey, jom kita tengok berkenaan konflik dulu. Apakah maksud konflik, punca-punca konflik dan kesan-kesan konflik. Okey, so tengok buku teks. Okey, konflik ini adalah rasa tak puas hati, keinginan tidak dapat dipenuhi, perselisihan faham, bertentangan pendapat antara rakan dan sikap mementingkan diri sendiri. Konflik yang berpanjangan yang tidak dapat diselesaikan boleh menyebabkan stres. Okey, kamu ulang baca ni. Apa yang saya nak tekankan, saya nak terangkan sini adalah konflik ini adalah kita punya hati lah, kita punya perasaan. Maknanya kita manusia selagi ada perasaan, akan ada masanya kita akan rasa tidak puas hati. Mungkin tak puas hati dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan, dengan jiran, dengan semua orang lah. Sebab itulah yang akan menyebabkan konflik. Maknanya kita mungkin akan bertentangan pendapat. Tambah-tambah dalam musim sekarang ni, PKP 3.0, kena duduk rumah pula, tak boleh pergi sekolah, tak boleh buat apa ni, nak main saja, nak main pun tak boleh main lama. Akan berlakulah konflik di rumah. Mungkin konflik ni tak berkelahi sesama adik-adik. Okey, berkelahi ibu dan kamu, ibu suruh simpan telefon, kamu nak main telefon, ayah nak tengok TV, kamu pun nak tengok TV rancangan kamu. Itu konflik lah. So ada ketidakpuasan hati. So apa punca-punca konflik? Ni punca konflik yang diberi ni ada 7. Salah faham, maknanya apa, mungkin adik ambil pensel, pinjam pensel tak bagi tahu,
kamu nak guna pensel pi jari, tak ada. Dah berlaku salah faham. Adik tak minta kebenaran, tak bagi tahu. Dah bergaduh. So berlakulah konflik. Keinginan tak dipenuhi macam tadi hebat. Mak suruh simpan telefon. Kamu nak main game tak habis lagi ni, duk lawan. Tu kamu rasa marah. Mak nak suruh kamu belajar, mak pun rasa marah, kamu duk main telefon saja. Okey, tu berlaku konflik. Pendapat tidak diterima. Okey, contohnya kamu dengan ayah kamu nak letak, nak buka TV3 kamu, nak tengok TV3. Ayah kata nak tengok TV2. So kamu kata TV3 ni cerita syok apa semua. Ayah kata cerita apa, tengok ni tak syok, kartun apa. So kamu dah mula berlaku konflik kamu dengan ayah. Persaingan, contohnya kamu dengan abang nak cas telefon. Nak cas telefon kamu nak habis bateri, abang pun nak habis bateri. Tiba-tiba abang pergi cas telefon dia dekat charger kamu. So berlaku persaingan, berlaku konflik. Pentingkan diri sendiri. Kamu nak bantai dua, contohnya satu nak tidur, nak sandak, satu nak peluk. Yang abang tak ada bantai, kakak tak ada bantai, nak tidur juga. Kamu tak bagi. So kamu jadi penting diri sendiri. Berlaku konflik. Mula nak bermasa muka antara kamu dengan kakak. Inginkan kesempurnaan. Contohnya mak kamu suruh buat kerja sekolah, kamu buat cincai tulisan tak cantik. Mak tengok apa tulisan ni macam cakap ayam. So berlakulah konflik. Mak marah sebab nak anak dia buat bagi jadi tulisan elok dan tidak menghormati hak orang lain. Macam mana tak menghormati hak orang lain? Contohnya kamu mengambil barang adik-adik kamu tanpa kebenaran dia. Kamu buat macam harta kamu sendiri. So itulah antara beberapa punca-punca konflik. So kesan konflik, kat sini pun ada 7 ni kamu boleh baca lah, bla 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 bla. Tapi semua ni kesan yang tidak menyeronokkan. Dan saya nak tunjuk satu kesan, beberapa kesan konflik seperti video ni. Tu dia, jom kita tengok. Oh, apa jadi? Sakit, kena tumbuk. Ini apa jadi? Ini antara kesan konflik lah. Bergaduh. Ni bobot apa dalam lift, Allahualam. Apa jadi lepas tu? Bobot. Apa nak mencuri? Gaduh be. Ni bobot. Dah di pasar raya ni. Gaduh antara dua keluarga ni di pasar raya. Banyak lagi lah. So semua ni adalah disebabkan kesan-kesan konflik. Kesan-kesan konflik ni kamu boleh baca sendiri. Antara yang saya tunjuk video tadi ni adalah pergaduhan lah. Itu kesan konflik yang paling besar lah. Bertumbuk, bergaduh, mula nak guna parang lah, apalah. Okay, so kesan yang lain, hubungan menjadi renggang ni macam mana? Berdendam, hubungan jadi renggang. Mula tak bercakap, sesama jiran ke, dan sesama adik-adik ke, keganasan macam kita tengok video tadi. Panas baran, dah mula nak cakap makin kuat, tak tahan sangat, tumbuk. Kemudian bersendirian,
tak mau cakap dengan abang, ahli keluarga, pergi duduk seorang-seorang dalam bilik, okey, dan keliru membuat keputusan nak buat yang mana satu ni, nak lari rumah lah dan sebagainya. Itu adalah konflik, punca konflik dan kesan-kesan konflik. Manakala adik-beradik dia pula adalah stres. So konflik ni ataupun ketidakpuasan hati yang berpanjangan akan menyebabkan stres. So konflik mai dulu, diikuti dengan stres. Kalau konflik ni tak selesai, stres akan mai. Dia contoh dia macam ni. Kalau konflik berlaku, selesai, stres tak ada. Okey, faham? So konflik akan berlaku. Saya beritahu konflik akan berlaku. Sepanjang kamu hidup, konflik akan berlaku. Tapi kalau kamu tak mau kena stres, kena selesaikan konflik. Kalau tidak, stres akan datang. So stres ni apa? Stres ni adalah keadaan resah, cemas, tegang dan fikiran terganggu. Stres yang tidak dikawal atau diurus dengan sempurna akan memberikan kesan buruk kepada mental, fizikal dan sosial. Okey, punca stres. Berlaku ketidakfahaman ataupun konflik yang lama. Okey, stres ni akan mainlah, mula cepat mengalah, cuba memenuhi. Jadi stres ni apa dia? Stres ni cerita dia kurang kini diri tak hargai, pendapat tak terima. Semua ni adalah punca stres yang mana kita rasa tak seronok, membuatkan hidup kita rasa tak seronok. Keluarga kita, suasana di sekeliling kita rasa tak menyeronokkan. Macam mana kita tengok kat TV, mereka duduk seronok, tengok kat media sosial mereka pergi bercuti seronok, kita rasa tak seronok. Itu adalah stres. Kita rasa tak syoknya hidup aku ni. Mereka semua ada telefon salah satu tengok dalam Facebook, tengok dalam YouTube, tengok dalam Instagram. Aku ni kita rasa kita ni lekeh. Itulah stres. Padahal dalam media sosial tu bukan semuanya boleh dipercayai. Kadang-kadang orang stres, dia akan berlakon, dia upload cerita-cerita, gambar-gambar menyeronokkan, padahal dia nak sembunyikan dia punya stres. So dalam media sosial jangan terlalu percaya. Yang penting kamu jaga konflik dan stres kamu dulu. Dalam media sosial tu jangan percaya. Okey, ramai penipu, ramai yang berlakon. Okey, kalau kamu terlalu taksub dengan media sosial, insya-Allah kamu akan stres. Okey. So kesan stres ni akan menyebabkan kamu punya prestasi menurun. Tak kira lah dari pelajaran, dari segi kamu punya kehidupan, dari segi kamu punya sukan, dan kamu punya hidup kamu jadi lekeh lah. Senang kata lekeh. Sikit-sikit nak mengalah, sikit-sikit biarlah dia menang, sikit-sikit tak mau nak membangunkan diri sendiri, jadi putus asa, jadi kecewa, kemudian mudah nak bergaduh, mudah nak marah, jadi marah, jadi malas. Okey, dan mula jadi rasa kemurungan ataupun jadi macam mana, jadi tak enjoy, tak happy. Okey, ini menyebabkan kesihatan fizikal terganggu. Dan juga selain daripada tu, stres ni boleh menyebabkan kita ni nampak kulit kita jadi cepat berkedut, ataupun badan kita mudah menerima penyakit. Ini kesan-kesan stres. Sebab tu kamu tengok kadang-kadang ada orang dewasa nampak tua, ada orang tua nampak muda. Ini adalah semua ni kesan jangka panjang untuk stres. Kadang-kadang kamu tengok kan, macam ada artis ni umur 5-60, tapi muka nampak muda.
Tapi tengok makcik dekat kampung, dekat tempat kerja ni umur berapa 40, tapi siapa nampak tua. Kena bergantung pada make up saja apa semua tu. Itu mungkin kesan pada stres. Kerana stres ni dia akan makan diri lah. So stres ada dua jenis. Stres ni ada dua jenis. Yang pertama eustress. Kita tengok bahagian ni. Yang pertama eustress, stres yang positif, iaitu stres yang membawa kamu ke arah kebaikan. Contohnya macam mana? Stres macam mana? Contohnya kamu diberi satu tugasan. Tugasan tu ada tempoh. Tempoh dia contoh kena siap pukul 5 petang ni. Kalau tak siap, tak lagi ayah akan tibai. Ayah kata sebelum pukul 5 petang ni kena hafal surah Al-As contohnya. Kamu diberi tempoh daripada pagi sampai pukul 5 petang. Pukul 5 petang ayah nak test. Tiba-tiba pukul 5 kamu pulun lah. So kamu dalam stres, kamu dalam tekanan. Pukul 5 petang kalau tak boleh hafal juga kena tibai. So pulun. So stres tu menyebabkan kamu pulun. Itu adalah eustress, stres yang baik. Manakala distress adalah stres negatif yang menyebabkan kesihatan mental dan fizikal terganggu. Contohnya yang macam kita tengok tadi lah. Okey, kamu belajar, contohnya belajar matematik. Selalu belajar matematik orang kata susah, sebenarnya mudah je. So macam mana yang mereka boleh buat, ada kawan boleh jawab dengan mudah, padahal kita rasa susah? Sebabnya latihan, kurang latihan lah. Okey, di stres. So tengok matematik, tengok nombor, orang pening dan jadi pening. Okey, so di stres ni kamu disebabkan mudah mengalah. Kerana di stres ni disebabkan mudah mengalah. Okey, so hari ni kita berkenalan dengan konflik dan stres. So yang mana mai dulu? Saya ulang balik. Yang mai dulu adalah konflik, tak puas hati dulu. Kemudian kalau tak selesai juga tak puas hati ni, stres akan mai. Stres ni akan mai. Stres ni lah jadi syaitan ni, anak cucuk ni. So akan jadilah kesan-kesan stres ni, jadi balok, jadi malas, jadi marah dan sebagainya. Okey, dan boleh mengakibatkan kesihatan mental dan fizikal kamu terganggu. Okey. Okeylah. So untuk tugasan, baik, untuk tugasan kamu untuk tajuk konflik dan stres ni, kamu dikehendaki untuk bina satu peta dakap untuk konflik dan satu peta dakap untuk stres. Maknanya kamu akan bina peta dakap ni dalam buku tulis PJK ataupun Pendidikan Jasmani Kesihatan kamu. Satu muka surat untuk peta dakap untuk konflik, satu muka surat baru lagi untuk peta dakap untuk stres, berdasarkan maklumat yang kamu baca di buku teks muka surat 82 dan 83 tadi ni. Okey, berdasarkan buku teks ni, muka surat ni, kamu dikehendaki bina peta dakap. Macam mana rupa peta dakap? Ni. Okey, peta dakap macam ni. Okey, ni bertajuk tajuk utama konflik dan stres. Kemudian konflik, apa dia maksud konflik, punca konflik. Kemudian kesan-kesan konflik dan sebagainya. Okay. Satu untuk konflik, satu lagi untuk stres. Satu untuk konflik, satu untuk stres. Okey. Selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.